Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua. Saya Farzal Pardi selaku Kapten Takaful anda. Pada petang yang berbahagia ini, saya membuat rakaman ini di salah sebuah medan selera yang terletak di Taman Sarjana Kota Tinggi, Johor. So, saya mohon maaf sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saya hormati mendengar bunyi sekeliling yang agak bising kerana rakaman ini dibuat secara live. Ini membuktikan bahawa di mana sahaja saya berada, walau di mana pun, saya tetap boleh bekerja untuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Okey, topik kita pada hari ini untuk membincangkan kenapa klaim kadang-kala menjadi rumit. Setengah klaim okey berjalan lancar, setengah klaim dia memerlukan butiran-butiran yang lebih lengkap oleh pihak insurans untuk diluluskan klaim ini. So, klaim yang saya maksudkan adalah berkenaan dengan salah seorang klien di mana pihak Great Eastern Takaful telah pun meminta maklumat-maklumat tambahan sejarah perubatan beliau dan juga penyakit yang beliau alami. So, ini menjadikan proses klaim beliau ini sedikit rumit berbanding dengan klaim-klaim yang terdahulu saya pernah buat. Apapun, kita akan tengok apakah yang diperkatakan atau dikehendaki oleh Great Eastern Takaful mengenai klaim yang sedang saya kendalikan ini. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak sebut nama penuh beliau, tetapi apa yang saya boleh kongsikan adalah serba sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau ini telah pun mencarum di Great Eastern Takaful, yakni ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita fahami, beliau telah pun menyertai Great Eastern Takaful ini sebagai pemegang polisi pada Januari 2017. Ini bermakna apabila kita telah pun berada di Oktober 2020, polisi beliau telah pun berusia 3 tahun plus, bermakna hampir 4 tahun. So, pada September yang lalu, iaitu bulan lepas, saya difahamkan beliau telah pun dirawat di salah sebuah hospital Kota Tinggi akibat mengalami tekanan darah tinggi and then kolesterol serta doktor suspek mengalami simptom-simptom yang boleh mengakibatkan stroke, di mana beliau sendiri mengakui bahawa tangan kanan beliau dan juga kaki kanan beliau ataupun sebelah tubuh beliau mengalami kebas. Ini menyebabkan mungkin doktor suspek potensial untuk berlakunya stroke. So, apa yang saya nak ulaskan di sini, biasanya seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, apabila ketika sign up polisi, biasanya klien akan tanya bilakah tempoh matang sesebuah polisi insurans, dan biasanya ejen akan memberitahu, memaklumkan bahawa tempoh matang sekurang-kurangnya adalah 2 tahun. Tetapi masih tertakluk kepada kes-kes yang dilaporkan. Sebagai contoh, beliau ini kita ambil sebagai rujukan kenapa klaim beliau menjadi begitu rumit berbanding dengan tempoh yang sepatutnya selama 2 tahun. Sepatutnya klaim ni dah should be okay, tak ada apa masalah bila kita nak buat klaim. Tetapi apabila berlaku pada beliau ini, pihak Takaful bertanya banyak tentang klaim yang dibuat. Ini menunjukkan bahawa klaim ini menjadi rumit. Okey, kita nak fahami kenapa klaim beliau ini menjadi rumit. Sebelum tu, saya akan bacakan apakah yang dikehendaki oleh pengendali Takaful ini kepada dirinya. Orang yang ada bunyi motor tu, okey, tak apa, kita boleh abaikan sekejap. Jika kita rujuk kepada borang yang telah pun saya pegang di hadapan saya ini, menurut surat yang dinyatakan di sini, pihak Takaful memerlukan dia memerlukan beberapa maklumat tambahan, terutama sebentar saya cari. Okey, saya bacakan tentang permintaan maklumat tambahan yang dinyatakan oleh Great Eastern Takaful ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Pertama, pihak pengendali Takaful memerlukan detail medical report at your own expenses. Maknanya, pengendali Takaful perlukan laporan perubatan lanjut dan kos ini adalah ditanggung oleh peserta tersebut. Kemudian kita lihat keperluan kedua,
adalah medical history questionnaire. Ini maklumat mengenai butiran pertanyaan mengenai kesihatan sejarah lampau oleh peserta. Yang ini borang ni telah pun disertakan bersama dengan surat yang diberikan ini. Kemudian ada lagi medical questionnaire by regular doctor at hospital Kota Tinggi. Ini bermakna borang pertanyaan yang perlu diisi oleh doktor yang merawat beliau sepanjang mendapatkan rawatan di hospital Kota Tinggi dan juga lain-lain. Keseluruhan ada 6 pending requirement description di kat sini. So saya telah bacakan nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 5. So yang lain ni adalah maklumat tambahan sahaja seperti biasa, tak ada apa beza. So kita tengok kepada nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 5 yang akan kita kupaskan bersama ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, biasanya claim ni dia akan mudah apabila polisi dah melebihi tempoh 2 tahun. Tetapi dalam kes seumpama ini, claim beliau menjadi sedikit rumit disebabkan oleh penyiasatan ataupun keperluan daripada syarikat pengendali takaful untuk mendapatkan butiran-butiran maklumat lanjut sebelum mereka memproses claim ini. Secara logiknya, yes, saya bersetuju sebab pada usia 51 tahun dahulu beliau pun telah mula mencarum di dalam pelan takaful, and then menurut kenyataan yang diberikan ketika itu beliau memang sihat walafiat, tiada apa-apa masalah rekod kesihatan. Jadi apabila claim ini berlaku 3 tahun setengah kemudian, iaitu pada September 2020, so kenapa pihak pengendali takaful ni ataupun insurans ni banyak songeh ataupun banyak sangat soal? Sebab mereka nak memastikan mereka memiliki sedikit info-info kesihatan ataupun rekod-rekod kesihatan, kenyataan kesihatan daripada peserta ini. So secara logiknya, yes, mungkin beliau kata beliau sihat, and then bila berlaku kes masalah kesihatan terutama darah tinggi, kolesterol dan juga ada simptom-simptom untuk stroke ini, so pihak takaful dia nak mendapatkan maklumat lanjut daripada doktor yang merawat. Anggaran masa berlaku, agak-agak mereka ni akan bertanya kepada doktor, agak-agak doktor, bilakah simptom ini mula menyerang pesakit. So dalam konteks yang lain, dalam bahasa yang mudah untuk saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadi pihak takaful dia nak ambil tahu sekiranya penyakit ini telah pun bersarang di dalam tubuh peserta sebelum beliau ambil takaful ataupun selepas beliau dah pun menyertai takaful. Sekiranya laporan doktor menyebut tempoh penyakit ini berada di tubuh peserta lebih lama ke belakang daripada tempoh penyertaan, of course lah claim ni takkan diluluskan. Sebagai contoh, secara logiknya tempoh polisi insurans diambil 3 tahun setengah yang lalu. So sekiranya doktor kata penyakit yang peserta ni ada berusia anggaran 5 tahun, 6 tahun ke belakang. Jadi of course kita dah tahu bahawa penyakit ni memang pun dah ada di dalam tubuh badan peserta. So di situ insurans ada hak untuk tidak membayar tuntutan. Itu adalah berita yang sangat saya tak suka dan anda juga semua tak suka. So tetapi dalam masa yang sama, boleh jadi peserta ni dia dah ambil takaful. Dia dah ambil takaful 3 tahun lepas, and then barulah tahun ini secara tiba-tiba, secara mengejut, beliau diserang oleh tekanan darah tingginya, stroke, potensial untuk stroke-nya, and then dengan kolesterolnya. Lagipun memang saya pun ada berbual dengan beliau. Memang beliau menyatakan beliau memang tidak pernah pergi mendapatkan mana-mana rawatan di klinik ke ataupun hospital selama ini. So beliau memang sihat. Memang tak ada apa-apa rekod. Memang tak ada apa-apa rekod klinik ataupun hospital yang boleh ditemui yang jelas menunjukkan beliau ni sangat sihat ketika mengambil polisi ini dahulu. Apapun, sebagai perunding takaful, saya memahami kenyataan yang beliau berikan dan saya memahami juga apakah keperluan pengendali takaful perlukan. So dalam kes ini, saya be fair and square. Saya cuma bantu beliau
untuk dapatkan claim. So proses ni akan ambil sedikit masa, tapi dia taklah sesusah mana, kerana saya hanya perlu membuktikan yang beliau ni benar-benar sihat. So anda dapat poin yang pertama di situ. So dekat sini apa yang saya kongsikan tadi adalah melibatkan tentang rekod kesihatan beliau. Okey, poin yang seterusnya yang saya nak kupaskan dan bincangkan kepada tuan-tuan semua adalah kenapa beliau ni tak pergi mendapatkan rawatan di hospital swasta. Okey, jawapan saya mudah. Ketika saya dimaklumkan yang beliau ni mengalami masalah kesihatan pada September yang lalu, saya memberitahu kepada anak beliau bahawa rujuk kepada hospital kerajaan terlebih dahulu. Memandangkan rumah beliau dengan hospital kerajaan tidak jauh, so saya refer mereka pergi dapatkan rawatan di hospital kerajaan. Kenapa? Okey, perkara yang pertama, saya seakan tahu apabila sekiranya mereka, pihak keluarga mereka ni bawa beliau ke hospital swasta, boleh jadi GL yang dipohon akan reject. Kenapa GL yang dipohon ini akan reject? Of course, mungkin pihak takaful nak tahu penyakit yang dialami ni, penyakit berat yang melibatkan tekanan darah tinggi dan juga kolesterol dan juga ada simptom stroke yang telah saya sebutkan tadi, 3 ni. So dekat sini saya boleh terhidu sama ada GL ni senang lulus ataupun tak lulus. So dalam gerak hati saya ketika itu saya mengatakan GL ni mungkin mengalami kesukaran untuk diluluskan. So saya memberitahu kepada ahli keluarga mereka untuk dapatkan rawatan di hospital kerajaan terlebih dahulu. Kerana bayangkan kalau saya menasihatkan mereka pergi ke hospital swasta dan GL tu reject, under investigation, siapa nak bayar bil? Bil hospital swasta ini tuan-tuan dan perempuan sangat mahal, terutama melibatkan kes yang seumpama ini. Kos dia saya pasti menjangkau lebih daripada RM10,000. So siapa yang nak bayar bil ini? Kerana itu saya tidak membuat decision untuk menasihatkan beliau mendapatkan rawatan di hospital swasta, kerana pasti pihak yang akan memberi GL ni akan bertanya lanjut and then mereka akan reject GL untuk disiasat terlebih dahulu, memandangkan critical penyakit yang dialami ini. So saya mengambil langkah selamat, saya cakap pergi rujuk kepada hospital kerajaan yang terhampir, pembayaran pun mudah. So kita akan buat claim, selepas claim diluluskan, soal siasat diluluskan, semua claim dah lulus, tak ada apa-apa masalah, mungkin untuk lain kali boleh rujuk kepada hospital swasta. So itu adalah strategi saya bagaimana saya menasihatkan pelanggan saya. So saya tak semudah itu cakap, oh awak ada medical card awak dah 2 tahun, so awak boleh pergi ke hospital private. Ingat, kita sebagai penuntut takaful, saya sendiri sebagai penuntut takaful, saya akan meneliti sama ada mereka ini boleh pergi ke hospital swasta, GL senang diluluskan, atau saya akan menasihatkannya nanti dulu pergi kepada hospital kerajaan, sebab saya takut bimbang GL tak lulus. Bila GL tak lulus, beliau ni akan mengeluarkan modal cash. So siapa yang nak bayar bil? Mungkin RM10,000, RM12,000. So saya tak nak klien-klien saya teraniaya sebab GL tak lulus. So GL tak lulus, saya pun tak happy, klien pun tak happy. So saya faham apa perasaan klien saya apabila GL mereka tak diluluskan. So mereka akan berfikiran, wah saya dah bayar insurans, saya dah bayar takaful bertahun-tahun, dekat hampir 4 tahun bayar, tiba-tiba saya nak pakai medical card saya tak diluluskan. So dekat sinilah saya menasihatkan kepada klien saya, dia depend pada situation. Kalau sebelum ni tiada apa-apa masalah, tiba-tiba ada apa masalah, kita tengok masalah kesihatan tersebut dia berkaitan dengan apa, sama ada memang kesahihan kesihatan ini tidak akan diragui atau boleh diragui. So dalam konteks ini saya merasakan pihak insurans akan meragui status kesihatan, mereka akan keluarkan inquiry untuk investigate. So betul, pada hari ini apabila mereka pergi ke hospital kerajaan, dah ini hasilnya. Hari ini bila dah keluar nak buat claim pun kena investigate, macam-macam form nak isi. So saya boleh bayangkan jika hari itu dia pergi ke hospital swasta, memang perkara ini akan berlaku juga. Mujur saya memberi nasihat dan panduan yang betul, sebab sekurang-kurangnya saya selamatkan duit
beribu-ribu beliau semata-mata untuk membayar di hospital swasta apabila GL tak diluluskan. So sebagai penundaan takaful, memang saya akan bertindak smart untuk kebaikan semua pelanggan yang saya hormati. So apa yang akan berlaku pada peringkat claim seterusnya? Okey, pertama saya akan hantarkan borang inquiry berkenaan dengan questionnaire yang melibatkan doktor yang merawat ini kepada Hospital Kota Tinggi. Saya akan hantar kepada Hospital Kota Tinggi untuk doktor isi. Kemudian saya akan dapatkan detail medical report. Kedua-dua ni saya perlu rujuk kepada Hospital Kota Tinggi. Dan tadi saya dah pergi ke Hospital Kota Tinggi. Menurut maklumat yang disampaikan oleh pegawai yang berkhidmat di Jabatan Rekod, mereka kata dalam tempoh 2 minggu saya dah boleh call Hospital Kota Tinggi untuk bertanya sama ada borang-borang yang saya bagi dah siap atau belum. So langkah pertama, saya pergi ke Hospital Kota Tinggi, saya hantar borang yang doktor perlu lengkapkan, and then saya ambil detail medical report klien saya ini. Tempohnya dalam masa 2 minggu akan datang baru siap. And then bila saya dah siap, saya boleh call, and then bila betul dah siap, saya boleh datang ambil dan saya boleh uruskan langkah berikutnya. So anda faham kat situ, maknanya saya perlu hantar borang-borang ini, and then ada lain-lain borang-borang yang perlu diisi oleh klien ini. So saya pun dah siapkan surat-surat yang berkenaan untuk pihak klien saya, terutama beliau memang tak ada, beliau memang maklumkan kepada saya, beliau memang tak ada rekod klinik hospital. So memang tak pernah attend mana-mana klinik, tak pernah attend mana-mana hospital dalam tempoh hayat beliau ni. So nak saya korekkan untuk rujukan tu susah. So saya buat surat yang menyatakan memang klien saya ni tak ada apa-apa rekod. So dia pun faham. So surat ni memang saya providekan sebab nak harapkan dia buat surat, mungkin dia tak ada laptop dan sebagainya. Jadi saya pemudahkan urusan klien saya. Dia baca, dia faham, and then dia bersetuju, dia tanda tangan, and then saya akan hantar kepada Great Eastern sebagai jawapan bertulis kepada Great Eastern Takaful ini. Secara rumusannya, apa yang saya boleh sampaikan, pertama, yes, medical card tempoh matang dia paling tidak pun nak 2 tahun dan ke atas. Untuk pengurusan claim ni, apabila kita sebut pasal claim ni dia melibatkan penyakit yang tuan-tuan alami. Boleh jadi penyakit tersebut dia akan boleh dipertikaikan and then perlukan siasatan lanjutan. Yang kedua, claim ni tak ada apa-apa masalah. Great Eastern dah review, and then dia boleh simply bayar tuntutan yang dibuat. So dapat di situ ya. Maknanya bukanlah Great Eastern reject ke apa, tetapi sometimes ada certain case pihak pengendali dia perlukan maklumat yang terperinci mengenai sejarah kesihatan lampau peserta. So saya dah jelaskan di sini. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan ataupun persoalan, tuan-tuan boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan jawapan dan juga ulasan yang lebih terperinci. Saya harap video ini membantu tuan-tuan. Video ini bukan untuk komersial, tetapi video ini adalah sharing knowledge yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, sebab saya tak dapat nak bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap dengan adanya teknologi sempurna ini, ia mendekatkan kita semua. Saya bercakap di sini seolah-olah saya sedang bercakap di depan mata dengan tuan-tuan dan saya hormati. Sekian, terima kasih.